Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan beberapa perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Liga Perdana Inggeris, Chelsea menang 3-2 ke atas pasukan Newcastle United di Stamford Bridge, dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Almeria seri 2 sama dengan pasukan Sevilla, dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Lazio tewas 1-2 kepada pasukan Udinese, dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Chelsea pamer kebangkitan di laman sendiri. Chelsea akhirnya berjaya menciptakan kebangkitan baru di laman sendiri selepas mereka menewaskan pasukan Newcastle 3-2 pada awal pagi tadi. Chelsea yang menggunakan sebaik mungkin kelebihan bermain di gelanggang sendiri itu berada di depan seawal minit ke-6. Menerusi Nicolas Jackson dibantu oleh Cole Palmer, Alexander Isak kemudiannya menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-43 dengan dia dibantu oleh Bruno Guimaraes. Bermula babak kedua, Chelsea terus mengadakan asakan dan hasilnya. Cole Palmer meledak gol kedua hasil bantuan daripada Enzo Fernandez. Mikaelo Mudryk yang masuk menggantikan Raheem Sterling pada minit ke-71. Tidak perlu menunggu lama untuk meledak gol ketiga pasukan tuan rumah. Selang 5 minit kemudian, Newcastle cuba bangkit dengan Jacob Murphy, berjaya menjadikan gol kedua untuk merapatkan jurang tetapi ianya sudah terlambat. Keputusan kekal 3-2 hingga ke whistle penamat. Manchester City berdepan dengan masalah kecederaan. Persiapan Manchester City untuk berdepan dengan pendahulu Liga pada ketika ini iaitu pasukan Arsenal dilihat sedikit goyah apabila mereka kehilangan penjaga gol utama mereka iaitu Edison Moraes. Edison terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua selepas dia bertemu dengan Darwin Núñez yang mengakibatkan Liverpool dianugerahkan dengan sepakan penalti. Selepas pemeriksaan dilakukan ke atas penjaga gol tersebut, dia dilaporkan telah mengalami kecederaan di bahagian lututnya dan berkemungkinan besar terpaksa diketepikan selama sekurang-kurangnya 4 minggu. Situasi ini sudah semestinya memberikan gambaran yang kurang enak kepada pengurus mereka iaitu Pep Guardiola kerana perlu bergantung harap kepada penjaga gol kedua mereka iaitu Steven Ortega. Perlawanan seterusnya untuk pasukan City adalah menentang pasukan Newcastle pada peringkat suku akhir untuk Piala FA sebelum menyambung kembali dalam aksi Liga dengan menentang pasukan Arsenal pada hujung bulan nanti. Spurs dihantui dengan masalah kecederaan. Pengurus pasukan Tottenham, Ange Postecoglou, mengesahkan yang pemain pertahanannya iaitu Mickey Van de Ven telah mengalami kecederaan semasa mereka membelasah pasukan Aston Villa 4-0 pada hujung minggu lalu. Dia kemudian digantikan oleh pemain yang baru masuk iaitu Radul Dragusin. Van de Ven dikatakan telah mengalami masalah di bahagian hamstringnya dan kehilangannya kini sudah pasti akan merencatkan sedikit misi mereka untuk mengejar kembali kedudukan 4 pasukan terbaik dalam Liga Perdana Inggeris. Van de Ven sudah terlepas 10 perlawanan pada awal musim yang lalu akibat masalah kecederaan yang sama di mana dia berkemungkinan besar terpaksa berehat dalam tempoh yang lebih lama lagi kali ini. Postecoglou telah memberitahu yang situasi ini sudah pasti mengecewakan pemain itu sendiri. Spurs bagaimanapun tidak terlalu bimbang kerana mereka sudah mempunyai beberapa pemain gantian yang mampu beraksi dengan cemerlang di posisi tersebut iaitu Radul Dragusin yang baru dibawa masuk daripada pasukan Genoa. Klopp mahu Southgate bawa pemainnya ke dalam skuad England. Jurgen Klopp yang juga pengurus pasukan Liverpool mendesak ketua jurulatih England iaitu Gareth Southgate membawa bersama pemainnya iaitu Joe Gomez kembali ke dalam skuad England. Gomez yang kali terakhir bersama dengan skuad England pada Oktober 2020 dilihat sebagai calon pemain yang sangat diperlukan oleh Southgate pada ketika ini di atas kepelbagaian posisi yang boleh dia main. Meskipun dibelenggu dengan masalah kecederaan sebelum ini, Gomez kini sudah kembali ke tahap prestasinya yang sebenar dan dia benar-benar bersedia untuk menerima apa juga cabaran yang bakal diberikan. Ini bukan kali pertama Klopp meminta Southgate untuk memanggil semula Gomez ke dalam skuad England kerana dia juga pernah menyebut perkara ini pada minggu lalu. Southgate kali pertama memanggil Gomez ke dalam skuad England bawah 21 pada bulan September 2015 yang lalu dan kemudiannya memanggilnya untuk beraksi dalam skuad senior pada bulan November 2017. Dia terlepas aksi bersama dengan England pada tahun 2018 akibat masalah buku lali dan pada tahun 2020 kerana masalah kecederaan lutut. Jose Mourinho dedahkan rancangannya selepas ini.
Jose Mourinho mendedahkan yang dia kini sedang merancang untuk mencari sebuah pasukan baru selepas dia dipecat daripada jawatan pengurus pasukan Roma sebelum ini. Dia juga sedang dikaitkan untuk kembali menjadi pengendali bekas kelabnya, iaitu pasukan Chelsea, dengan ramai di kalangan penyokong pada ketika ini menyorak namanya ketika mereka di dalam stadium. Mourinho bagaimanapun mahu meneliti dahulu setiap keputusan yang dia lakukan kerana dia tidak mahu mengambil peluang yang salah. Mourinho ditanya ketika dia hadir ke perlombaan Formula 1 di Arab Saudi pada hujung minggu lalu dengan mengesahkan sendiri yang dia akan kembali menguruskan pasukan. Dia juga mahu menunggu peluang yang betul-betul tepat untuknya sebelum dia membuat keputusan untuk menerima tawaran tersebut. Mesir batal niat panggil Mohamed Salah. Pasukan kebangsaan Mesir telah mengeluarkan kenyataan di mana mereka membatalkan hasrat mereka untuk membagi bintang pasukan Liverpool, iaitu Mohamed Salah, untuk mewakili mereka ketika international break pada bulan Mac ini. Mohamed Salah yang masih belum cergas sepenuhnya hanya sempat diturunkan dalam separuh masa kedua dalam perlawanan menentang pasukan Manchester City pada hujung minggu lalu yang berkesudahan dengan seri 1-1. Liverpool sebenarnya telah meminta Mesir untuk mengecualikan Salah untuk menyertai skuad kebangsaan sejak awal lagi, tetapi baru kini dipersetujui oleh pihak di sana. Kecederaan dan setiap pemain itu dilihat memberikan kesan kepada tak prestasinya pada ketika ini, tetapi perkara itu diharap hanya bersifat sementara. Salah terlepas 6 perlawanan bersama dengan pasukan Liverpool selepas pulang daripada AFCON dan terlepas lagi 4 perlawanan akibat masalah hamstring yang berlarutan. Liverpool kini dalam sesi persiapan untuk menentang pasukan Manchester United dalam aksi sukuk akhir Piala FA yang dijadualkan akan berlangsung pada 17 Mac nanti. Erik ten Hag dedahkan 3 pemainnya akan kembali menentang pasukan Liverpool. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, memberikan update terbaru mengenai pasukannya di mana 3 pemain kunci utama dijangka akan bersedia untuk menentang pasukan Liverpool nanti. Ten Hag memberitahu yang Rasmus Højlund, Harry Maguire dan juga Aaron Wan-Bissaka dijangka akan kembali cergas sebelum perlawanan tersebut berlangsung. Musim ini merupakan musim yang agak malang buat Manchester United selepas mereka seringkali dibelenggu oleh masalah kecederaan. Ten Hag juga berpendapat jika masalah kecederaan ini tidak menghantui mereka sudah pasti berada di puncak liga. Ini Ten Hag yang cakap, bukan saya yang cakap. Ini merupakan peluang terakhir untuk mereka mencapai matlamat untuk sekurang-kurangnya menjualan 1 trofi untuk musim ini. Tetapi berdepan dengan pasukan Liverpool bukanlah satu jalan yang mudah. Cristiano Ronaldo jelaskan situasi sebenar. Bintang pasukan Al Nassr, Cristiano Ronaldo, menjelaskan mengapa dia memberikan respon kepada sorakan nama Messi yang diberikan ketika perlawanan yang melibatkannya pada hujung minggu lalu. Ronaldo ataupun juga dikenali dengan nama CR7 menarik perhatian ramai dengan tindakannya seakan marah dengan sorakan penonton yang membandingkannya dengan Messi. Bekas pemain pasukan Real Madrid itu juga menjelaskan yang ianya bukan bermaksud yang dia tidak menghormati mana-mana pihak, tetapi ianya adalah perkara yang biasa terjadi ketika di Eropah. Selepas sesetan dijalankan oleh Liga Pro Arab Saudi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Ronaldo itu, dia berdepan dengan pergantungan selama 1 perlawanan dan denda tidak didedahkan nilainya. Ronaldo kemudiannya tampil untuk memohon maaf dan memberitahu yang tindakannya itu adalah satu yang biasa berlaku semasa dia bermain di Eropah. Dia juga memberitahu yang ianya juga merupakan salah faham kerana dia sentiasa menghormati budaya dan juga undang-undang di setiap tempat. Dia juga memberitahu yang dia tidak akan mengulangi perkara tersebut lagi. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Manchester United mahukan Harry Kane. Manchester United dilaporkan akan melakukan apa sahaja untuk membawa masuk penyerang pasukan England yang sedang bermain di pasukan Bayern Munich iaitu Harry Kane. Perkara ini timbul selepas Kane dikatakan tidak gembira untuk bermain dengan pasukan Bayern Munich dan United mahu cuba untuk mendapatkannya semula. Selain itu, Sir Jim Ratcliffe dikatakan telah bersetuju untuk mengeluarkan tawaran sebanyak 100 juta pound untuk mereka cuba mendapatkan Joe Neves yang baru berusia 19 tahun itu. Arsenal sedang lepaskan Kieran Tierney. Arsenal dikatakan sudah bersedia untuk melepaskan Kieran Tierney yang kini bermain secara pinjaman dengan pasukan Sociedad sejak musim panas yang lalu. Mereka hanya mahukan sekitar 20 juta pound bagi mengutamakan penjajahan secara tetap pemain antarabangsa Scotland itu. Andre Lunin harap kekal di Santiago Bernabeu. Penjaga gol kedua pasukan Real Madrid, Andre Lunin, berharap untuk terus kekal dengan pasukan Real Madrid selama yang mungkin. Dia kini menjadi pilihan utama selepas penjaga gol nombor 1 mereka, iaitu Thibaut Courtois, terpaksa melupakan terus musim ini akibat masalah ACL. Dia juga sedang menanti tawaran baru yang akan diberikan kepadanya kelak. Barcelona tidak berminat dengan Mario Hermoso. Barcelona kini membatalkan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Atletico, iaitu Mario Hermoso. Mereka mungkin akan memilih calon pemain lain yang berkemungkinan lagi murah dan juga muda. Liverpool dahulu saingan untuk dapatkan Marc Guehi. Liverpool dilaporkan sedang mendahului saingan untuk mereka mendapatkan pemain pertahanan pasukan Crystal Palace, iaitu Marc Guehi. Liverpool dikatakan sudah berjumpa dengan wakil pemain itu untuk membincangkan perkara tersebut sekaligus meminta usaha pasukan Manchester United.
Chelsea mungkin terpaksa lupakan Osimhen. Chelsea berkemungkinan besar terpaksa melupakan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan Victor Osimhen selepas mereka merekodkan kerugian sebanyak 90.1 juta pound. Mereka terpaksa menyelesaikan dahulu masalah kerugian itu sebelum boleh membawa masuk mana-mana pemain baru kerana mereka terikat dengan undang-undang FFP. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.